Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ta'ala aidan wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi ya. Lama tak berjumpa ya. Last kali bulan 4 rasanya ya. Sekarang ni dah bulan 11, 7 bulan juga. Ya, kita tangguh kuliah kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula last kali surah Al-Infitar ayat yang ke-15 dah sudah hari itu. Kita nak sambung ayat yang ke-16 ya, surah Al-Infitar. Tapi saya nak kena ghostan sikit ni. Takut kita dah lama sangat tinggal tu, dia lupa sikit ya. Jadi kita ambil sedikit lah di awal tu untuk kita nak ingat semula lah kan. Sebab dah lama sangat kita tinggalkan. Jadi kita ambil ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-13 dalam surah Al-Infitar. Tadi adik kita tanya, surah keberapa Ustaz? Saya pun tak ingat surah keberapa dalam Quran ni. Kalau kat sini dia tulis, tak ada pula dia tulis. Tapi surah Al-Infitar ni adalah surahnya ada 19 ayat. Ya, 19 ayat. Dan surah yang ayat yang ke-13 dalam surah Al-Infitar, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im. Ya, 14 wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, orang yang sentiasa beribadah dan melakukan amal kebaikan, lafi na'im, maka dia akan duduk dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Lafi na'im. Ya, Na'im ini adalah gambaran tentang syurga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala di sini tidak sebut terus sahaja innal abrara lafil jannah. Tapi Allah sebut innal abrara lafi na'im. Yang ini ya, kalau kita tengok dalam segi bahasa Al-Quran, ayat ini sangat kuat ya, sangat powerful ayat ni. Sebab dia ada dua, dalam ayat ini, dia ada dua penguat. Dia ada dua penguat dalam ayat ni, dua penegas. Ataupun dalam bahasa Al-Quran dipanggil taukid. Taukid ya, ta waw kaf ya dal. Taukid, ta waw kaf ya dal. T-A-U-K-I-D, taukid. Apa itu taukid? Penegas atau penguat. Yang mana satu? Inna. Sesungguhnya, inna. Kemudian al-abrar, orang-orang yang baik. Ini adalah kata jamak, dia ramai, al-abrar. Lafi, ini adalah penguat yang kedua, iaitu la. Lafi na'im. Dia ada asalnya fi saja. Fi ni dalam bahasa Al-Quran kita panggil huruf jar. Huruf jar. Huruf jar apa? Kata sendi. Bila ada la, itu tambahan dia. La ni penegas yang kedua. Kalau kita baca ayat yang kita sendiri hafal lah. Wa'as innal insana lafi khus. Cuba tuan-tuan puan-puan buat, orang kata apa ya, perbandingan. Innal abrara lafi na'im dengan innal insana lafi khus. Nampak dia punya acuan dia tu. Acuan dia acuan yang sama. Cuma innal insana lafi khusr, ayat yang negatif maksud dia.
Sungguhnya orang yang manusia yang sentiasa mengalami kerugian. Kan kalau orang tak jaga masa dia lah. Fail the management of time tu. Tapi kalau dalam ayat ni Allah cerita pasal orang baik, ya, orang yang sentiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya akan masuk dalam syurga naim. Ini yang selalu kita dengar, saban minggu, tiap-tiap minggu dengar. Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ya, tiap-tiap minggu kita mendengarnya. Khutbah Jumaat tu. Kan benda yang sama. Dah ada penambahan kan kuota untuk sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Kes pun dah makin dah lah. 4,000 lebih. Okeylah tu. 4,000 lebih. Dekat Mekah orang tengok, kenapa orang Mekah sembahyang rapat-rapat? Patutnya kita sendiri rapat-rapat lah, beramai sikit boleh kata, kan? Tak boleh sama kan tuan-tuan? Dekat Mekah, satu hari kes dia berapa tau? Arab Saudi tau, bukan Mekah. Arab Saudi satu hari kes dia 50 sahaja. Subhanallah. Tak percaya check Google. Cuba Google. Coronavirus cases in Saudi Arabia. Terkejut kan kita kan? Sangat terkejut. Sebab saya baca juga, saya kata, betul ke ni? Saya ni bukan senang nak terima tau. Tuan-tuan tahu saya macam mana. Saya bukan senang nak terima berita viral ni. Saya menyampah kalau baca. Kalau orang duk hantar macam-macam kat saya. Jadi saya Google, saya tengok, saya check betul-betul dia punya sources tu, sumber dia. 50, kadang-kadang satu hari zero. Bayangkan Saudi itu berapa kali ganda besar daripada Malaysia, tuan-tuan. Kita 4,600, alhamdulillah lah tu. Sedih saja. Hari ni tak tahu, saya tak sempat tengok. Dia dah malas nak menyampak nak tengok dah. MKN tu. Jiran saya ada seorang tempat baru saya duduk Eco Hill ni. Pegawai MKN, Majlis Keselamatan Negara. Jiran saya. Dahsyat abang tu. Cik Bakri nama dia. Macam-macam lah dia mengadu kat saya, tak payah cerita lah. Tapi itulah kan, orang kata kita ni okeylah, alhamdulillah lah, 4,000 lebih tau. Dapat 1,000 tu ya Allah, sujud syukur rasa. Kan? Tapi belum lagi nampak je. Dah turun lah tu, dah turun. Tapi tu Saudi kita tak boleh emosi tau. Tak kata, kenapa Saudi rapat? Tengok Mekah dah rapat, Madinah rapat, kenapa kita tak rapat? Jangan sama, tak sama. Saya rasa mungkin tuan-tuan perempuan dengan saya dengar tadi suara terkejut. Dengar. Masya Allah kan, Allah pelihara tanah suci, itu buktinya. Itu buktinya. Walaupun bukan semua Arab Saudi itu tanah suci, tapi Mekah, Madinah tu kan, Allah jaga sangat. Sebab kat sana mereka tak pakai dah ni. Kalau dalam masjid, wajib. Luar masjid tak pakai dah ni. Mask. Kita istiqamah pakai niqab. Dah berhijrah kan, pakai niqab je lah. Macam tu. Tak apalah kan, nak buat macam mana. Tapi kita, itulah dia kan. Allah kata syurga ni penuh dengan kenikmatan. Dan perkataan naim di sini, yang saya kata tadi syurga, sebenarnya dia adalah satu keadaan dalam bahasa Al-Quran, dalam tata bahasa Al-Quran dipanggil sebagai majaz. Dipanggil majaz mursal. Majaz mursal. Mim, Jim, Alif, Zai. M-A-J-A-Z. Majaz mursal. M-U-R-S-A-L. Ya. Mim, Rosin, Lam. Majaz mursal. Majaz mursal ni apa? Majaz mursal ni kalau dia ada dalam apa orang kata, dalam ayat, dia adalah satu, dipanggil apa, mudah nak faham, yang dipanggil sebagai kiasan. Kiasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dalam syurga tu apa yang ada? Nikmat lah kan? Betul lah. Nikmat lah dalam syurga ni, nikmat, sebanyak-banyak nikmat. Tak terputus-putus nikmatnya, berterusan. Jadi Allah kata kalau kamu baik, kamu buat baik banyak, kamu akan dapat tempat yang penuh dengan kenikmatan. Begitu. Jadi Allah tak sebut direct, sebab kalau Allah sebut direct la fil jannah, okey juga. Tapi ini satu kiasan yang cukup hebat lah. Dia tidak disebut syurga, tapi disebut keadaan dalam syurga. Itu kehebatan bahasa Al-Quran. Yang kita tak habis-habis belajar, bertahun-tahun dah belajar, tak habis-habis. Sampai matilah orang kata belajar ni, tak habis sepanjang hayat. Innal abrar lafi na'im. Jadi nikmat dalam syurga ini sudah tentu
Ya, seperti mana yang kita dah banyak sekali belajar surah-surah sebelum ini, ya, berkenaan dengan apa yang ada dalam syurga, ya, dari segi buah-buahan, minuman, ya, yang tak pernah putus, air, pelbagai jenis air, arak yang tidak memabukkan, ya, kecoh lah pasal apa, timah apa. Allah, tak kerja lain. Agaknya sebab PKP ni banyak sangat nak cipta benda-benda. Bid'ah banyak sangat. Ya, kreatif sangat. Macam-macam. Baik. Kemudian lawan dia. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar. Al-fujjar ni dia tak ada kaitan dengan al-fajar. Jangan kita salah faham. Sebab bahasa Arab ni saya dah bagi tahu dulu lagi. Ingat ke tak ingat? Tak tahulah tahun bila saya cerita. Bahasa Arab ni perkataan dia terlalu banyak. Kalau bahasa Arab dia ada 3 juta vocabulary. Masya Allah, tabarakallah. 3 juta perkataan. Bahasa Melayu berapa? Agak-agak. Oh, Melayu. Kurang sikit je Ustaz. Tak, dia kurang banyak. Bahasa Melayu 800,000 saja. Itu pun banyak pinjam, Ustaz. Banyak pinjam daripada bahasa lain. Bahasa Arab 3 juta. Cakap sikit lain kan. Al-Fujjar dengan Al-Fajar macam dekat-dekat. Kalau solat fajar, solat subuh lah. Jadi kalau kita solat subuh, usalli fardal fajri, boleh? Boleh. Usalli fardal subhi, boleh? Boleh. Dia boleh dua-dua. Dua-dua perkataan sama. Kadang orang kata solat sunat fajar dengan solat sunat subuh lain ke Ustaz? Sama. Sebab sunat fajar dengan sunat subuh adalah perkataan yang sama. Jadi tak ada kata, oh solat fajar lain, solat subuh lain. Tak. Surah Sri Sarjana kena tahu. Sebab surau ni dah surau Jumaat. Dia kena tahu ilmu tu lebih sikit. Jadi maknanya sunat fajar, sunat subuh sama. Bukan benda yang berbeza. Tapi fujar tak ada kaitan. Sebab fujar ni benda yang negatif tu. Maksudnya lawan bagi abrar tadi. Al-abrar berasal daripada bar. Al-bar. Saya dah bagi tahu, pernah cerita dah dulu. Ya, orang yang baik. Al-abrar. Al-fujar, orang yang jahat. Orang yang jahat. Fujar. Jadi al-fujar ni apa lawan daripada tadilah. Kalau tadi al-abrar orang yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi fujar ni apa? Orang yang melanggar perintah Allah. Lagi larang, lagi dibuat. Lagi dilarang, lagi dibuat. Itu dia. Lafi juga nampak dia punya, kalau tuan-tuan tengok kan, dia punya pattern dia sama ayat tu. Cuma satu baik, satu buruk. Ya. Jahim, lafi jahim. Jahim apa? Jahim adalah neraka. Neraka yang menjulang apinya. Neraka yang menjulang api. Jadi ini pun sama macam tadi saya dah bagi tahu. Dalam ayat ini pun sama juga, ada 2 penguat, 2 taukid, satu inna, satu la. Kemudian perbandingan ayat 13 dan ayat 14 ni pula, ada satu lagi keadaan, kaedah tata bahasa Arab yang begitu hebat. Iaitu dipanggil apa? Al-muqabalah pula. Al-muqabalah. Mim, qaf, alif, dalil lam lah depan. Alif lam, mim, qaf, alif, ba, lam, ta marbutah. M-U-Q-A-B-A-L-A-H. Muqabalah. Muqabalah ni apa pula? Muqabalah ni adalah ada 2 pasangan ataupun lebih perkataan berlawanan. Ada 2 atau lebih pasangan perkataan berlawanan. Kita pun tahulah tadi Ustaz dah bagi tahu kan. Al-abrar dengan al-fujjar satu pasang. Naim dengan jahim satu pasang lagi. So ada 2 set situ. 2 perkataan yang berlawanan maksud antara satu sama lain. Masya-Allah kan. Dalam 2 ayat saja kita dah belajar banyak kaedah bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran memang banyak. Memang banyak dia punya kaedah-kaedah ya yang dipanggil sebagai kaedah balaghiyah ataupun
kaedah retorik, iaitu kaedah yang menunjukkan kepada keindahan ataupun kecantikan ayat Al-Quran. Sebab kaedah bahasa Arab dia banyak. Kita advance sikit lah, ya. Dah berapa lama dah kita belajar. Asyik belajar metrik je. Kita nak masuk ke master dah ni, ya, tuan-tuan. Kalau dulu sahaja yang mudah-mudah saja. Jadi sekarang dah pasca COVID ni kita belajar peringkat sarjana. Boleh, lepas ni dapat convocation kita pakai jubah. Ya, dalam bahasa Arab dia ada 3 kaedah tau. 3 kaedah. Ni tolong ingat. Bulan depan Ustaz datang bagi peksa. Pertama, kaedah nahwiyah dia panggil. Apa kaedah apa? Nahwiyah. Apa nahwiyah? Grammar lah. Tata bahasa biasa. Tata bahasa biasalah. Nahwiyah. Kenapa dia A, kenapa dia U, kenapa dia I, kenapa baca alhamdulillahi. Boleh tak nak baca suka hati yang lain-lain? Tak boleh. Sebab dah baris dia macam tu, kita tak boleh ubah, ya. Fix. Dan fix dia bukan saja, fix tu ada sebab tau. Alhamdu kenapa, lillahi kenapa. So dia ada sebab-sebab lah. Itu dipanggil kaedah nahwiyah yang pertama. Kaedah nahwiyah ni apa? Kaedah tata bahasa asal lah. Ya, grammar asal. Yang kedua kaedah apa? Kaedah sarfiyah. Kaedah sarfiyah atau dipanggil sorof. Sorof ni apa? Macam mana nak ubah perkataan tu? Daripada bar kepada abror, daripada nikmat kepada naim, kan? Dia ada kaitan tu. Itu dipanggil kaedah sarfiyah, kaedah perubahan perkataan-perkataan. Saya walaupun dia satu kaedah, tapi tak apalah. Sebab dah lama sangat tak kuliah kan. Jadi saya bagi powerful punya kuliah. Bagi insya-Allah dapat ilmu-ilmu baru. Tak adalah ulang benda sama saja kan. Yang tadi saya sebut pasal ayat berlawanan sebagainya. Kaedah balaghiyah dia panggil. Balaghiyah. Balam alif ghin ya ta marbutah. BALAGHIAH. Balaghiyah. Balaghiyah ni apa? Macam tadilah. Berlawanan, 2 ayat berlawanan, ya. Lepas tu ada penguat-penguat dalam ayat, inna, ada la dan sebagainya. Ini kaedah ada 3 lah. Ada 3. Tak susah kan? Senang je tu, hafal. Nahwiyah, sarfiyah, balaghiyah. Kalau nak ulang kaji, tengok rakaman Facebook Surau Sri Saujana. Zaman sekarang semua online kan. Saya mengajar sampai sekarang online. Tuan-tuan mungkin dah kerja. Saya, ya Allah, istiqamah. Duduk di rumah menjadi bibi. Ini saya keluar malam. Isteri saya dah balik, saya keluar. Gitu. Nak PDPR lagi kan. Walaupun ada yang dah sekolah. Ya. Tu dia. Syukurlah kita. Ya. Masih ada ruang bekerja. Ya. Walaupun di rumah. Baik. Tu 2 ayat. 13-14. Ayat ni mudah nak faham sebab dia simple je ayat. Sebab itu kalau ayat ni ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi, ayat dia mudah, straight to the point je ayat dia. Straight je. Senang nak faham. Orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Senang sifir dia. Sebab dia ayat Makkiyah. Dia tak seperti ayat surah Baqarah. Surah Baqarah panjang ayat tentang hukum hakam, kaedah fiqhiyah dan sebagainya, fiqh dan sebagainya. Okey. Kemudian disambung lagi cerita pasal orang yang dalam neraka tadi ni, yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha. Mereka akan menderita bakaran apinya yaumaddin, pada hari akhirat, hari pembalasan. Yaslaunaha yaumaddin, mereka menderita bakaran api neraka pada hari pembalasan. Panjangnya bahasa Melayu dia. Panjang bahasa Melayu dia. Bahasa Arab 3 perkataan je. 3 perkataan, 3 lafaz saja. Sebab apa? Sebab dalam yaslaunaha itu, dekat situlah adanya mereka. Dekat mana mereka dia? Kalau masing-masing yang ada Quran tu tengok. Dekat mana mereka dia? Ada ya dekat depan,
ada waw nun dekat tengah-tengah tu. Yaslaunaha kan, nampak ya, kemudian ada waw nun. Bila ada ya dan tengah-tengah ada satu perkataan dan ada waw nun, itu tanda-tanda dia adalah kata jamak yang kita terjemah sebagai mereka lah. Dan itu juga adalah tanda bahawa ia juga adalah satu kata kerja yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa tu fi'il mudhari'? Orang putih kata present tense. Present tense, sedang berlaku ketika itu. Walaupun ayat Quran dah 1000 tahun kan, tapi seolah-olahnya dia hidup. Seolah-olah dia hidup. Sebab Allah cerita kita boleh bayang tu, bila disebut tu seolah kita bayang, walaupun kita tak tahu neraka tu macam mana rupa dia. Tapi masa dulu kita dah pernah belajar surah-surah tentang hari kiamat dan sebagainya. Surah Al-Humazah kita dah belajar. Macam mana Ustaz bagi tahu itu perumpamaan seperti periuk. Kita memasak daging-daging dalam periuk. Dan kita nak masak daging itu supaya cepat empuk, mungkin kita slowkan api dia dan kita tutup tudung dia, tudung periuk tu. Jadi macam itulah gambaran api neraka, yang mana api di bawah itu. Gambaran sebagai api neraka. Jadi kat situ kita nampaklah, maknanya bayangan kita tu maknanya seolah-olahnya begitu, dan dia sedang berlaku pada ketika itu. Api neraka. Baik. Kemudian tu cerita dia lah, yang sad lam tu, itulah dia menderita bakaran tu. Yang disebutkan tadi. Ada naha kat belakang kan, yaslau naha, ada hak alif kan. Hak alif tu apa? Hak alif tu maknanya nya. Menderita bakarannya. Nya tu apa? Nya tu adalah api neraka. Api neraka dalam bahasa Arab, bahasa Quran, dia adalah perempuan. Dia adalah mu'annas, dia panggil. Muzakkar dan mu'annas. Kalau kita biasa dengar, muzakkar lelaki, mu'annas perempuan. Itu kalau kita belajar tata bahasa Al-Quran lah. Ya, jadi rupa-rupanya dalam bahasa Arab, api jantina je adalah perempuan. Sebab itu di sini Allah Ta'ala menggunakan hak alif. Merujuk kepada an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. An-nar api. Jadi dalam bahasa Arab, an-nar ni jantinanya perempuan. Sebab tiap-tiap perkataan yang ada bonda tuan-tuan puan, dalam bahasa Arab, tiap-tiap perkataan ada jantina. Tiap-tiap perkataan ada jantina. Macam saya pernah cerita dululah, tapi tak apa, saya ulang balik. Mungkin dalam tak ingat. Ya, tiap-tiap kata ada jantina. Air ada jantina dia, walaupun air ni benda. Ada jantina dia. Ma'un, dia kira muzakkar lah. Handphone. Apa jantina handphone ni? Handphone ustaz, jadi jantinanya lelaki lah ustaz. Kalau handphone perempuan, jantinanya perempuan. Tak kira handphone ni lelaki ke, perempuan punya ke lelaki punya, jantina handphone ni tetap lelaki. Sebab bahasa Arab dia hatifun. Dia kalau phone belakang tu lelaki. Tapi kalau belakang dia ton perempuan. Contoh kereta. Walaupun pemandu dia lelaki, kereta sentiasa perempuan. Dahsyat kan, orang perempuan semua dia nak. Tak adalah. Kalau kereta bahasa Arab, sayyaratun. Tun kat tun, maknanya perempuan. Kan? Buku kitab. Kitabun. Bun lelaki. Bun. Bila bunyi dia tak ada tun, maknanya dia lelaki. Bunyi lelaki. Aircon bahasa Arab. Aircon lelaki perempuan. Dahsyat Ustaz punya soalan Lepas ni Haji Jamaluddin boleh update status Facebook ya. Mukayyafun. Mukayyafun. Phone. Lelaki perempuan. Lelaki bukan tun. Gitu. Sonok belajar bahasa Arab ni. Langsir. Langsir perempuan. Sitarotun. Tun perempuan. Itu dia. Ya. Jadi itulah dia. Bahasa Arab ni memang sonok kalau belajar. Tapi orang kata dia banyak kaedah tapi dia seronok sebab kita tahu benda tu macam kelakar juga, tapi ialah satu yang menarik. Tiap-tiap perkataan tu ada jantina. Dia tak sama macam bahasa lain Bahasa Melayu sendiri pun tak adalah jantina, sama je. Mana ada benda jantina air, tak ada jantina. Manusia dengan haiwan aja ada jantina kan. Tapi kalau bahasa Al-Quran semua ada. Sebab itu dekat sini dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawa api neraka itu adalah mu'annas. Sebab dia punya kata ganti nama dia guna ha. Macam kita solat jenazah wanita. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi
ha alif. Kalau lelaki Allah maghfir lahu warhamhu, kan. Jadi kita tahulah kalau kita jumpa dalam Quran, lepas ni tuan-tuan, puan-puan, ayat yang bunda baca dalam Quran, tengok ada hu, tahu dah Ustaz Azlan ajar itu. Ni untuk lelaki. Kalau ha alif untuk perempuan. Mudah bahasa Arab gitu, ya. Baik. Yaumaddin. Yaumaddin ni kita pun selalu baca juga. Maliki yaumiddin. Tapi dalam solat kita baca maliki yaumiddin. Mim tu kasrah. Baris bawah kan? Maliki yaumiddin. Tapi dalam ayat ni yaslaunaha yaumaddin. Mimnya baris fathah, baris atas. Apa beza mim baris bawah dengan baris atas? Walaupun secara umumnya yaumuddin kita tahulah, hari kiamat lah, hari pembalasan, ya. Satu-satunya nama kiamat yang mesti disebut dalam solat. Kalau tak sebut tak sah solat, bukan berdosa. Tak sah solat kita tu. Hari kiamat, nama hari kiamat ni boleh bagi teka-teki kat anak-anak kita. Kalau yang ada cucu, bagi tahu kat cucu. Satu-satunya nama kiamat mesti sebut dalam solat. Tak sebut berdosa, tak sebut tak sah solat. Maliki yaumiddin lah. Yaumiddin, hari pembalasan. Cumanya kalau dalam solat Maliki yaumiddin itu merujuk kepada apa? Raja kepada hari pembalasan. Raja kepada hari pembalasan Allah SWT lah. Itu merujuk pada gelaran Allah SWT. Habis kalau dalam ayat ni yaslaunaha yaumaddin, dia baris atas. Kalau baris atas, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau baris atas itu menunjukkan apa? Pada hari kiamat. Dia ada pada kat situ. Masya Allah, itu kehebatan bahasa Al-Quran. Dia ada pada. Ada tak saya terjemah tadi, raja yang menguasai hari pembalasan, kita tak terjemah. Biasa dalam mana-mana terjemahan, kalau Quran, kita tak akan terjemah raja yang menguasai pada hari pembalasan, tak ada. Perkataan pada tu tak ada dalam terjemahan surah Al-Fatihah tu. Dia akan bagi tahu raja yang menguasai hari pembalasan atau yang menguasai hari pembalasan. Dia tidak diterjemahkan pada di situ. Tapi untuk yang ini ada pada. Mereka akan menerima siksaan bakaran pada hari pembalasan, hari kiamat. Yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai apa? Basri sebagai apa? Yaumah, ingat? Zaraf, mumtaz. Zaraf zaman dipanggil. Zaraf zaman. Apa itu zaraf? Bukan zoro. Zaraf. Zarafa. Z-O-R-O-F. Zaraf. Apa itu zaraf? Zaraf ni maksudnya ialah kata nama yang menunjukkan masa. Iaitu hari. 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 Macam hari kita hari ni lah. Hari apa ni? Selasa. Dah tak ingat lagi. Hari duduk rumah. Yaumus Thulatha. Kalau hari Selasa cakap Arab apa? Yaumus Thulatha. Hari Rabu apa? Yaumul Arbi'a. Arbi'a. Rabu dipelik sikit. Khamis. Jumaat. Jumu'ah. Jangan Jumaat Melayu cakap. Bahasa Arab Jumu'ah. Sabtu sama. Al-Ahad sama Ahad. Isnin sama. Senang belajar bahasa Arab ni. Senang. Memang senang. Oh, Ustaz cakap senang. Ustaz lecturer tak apa kan? Bukan masalah tu. Saya pun belajar daripada kecil kat bahasa Arab tu. Tapi belajar ni memang kena minat lah. Dia kalau minat cepat dapat. Kalau cikgu saya dulu mengajar, yelah kalau zaman dulu mana nak pakai IT macam sekarang tuan-tuan. Semua talk and chalk saja kan. Tapi sebab saya minat punya pasal tak kisah. Cikgu ajar macam mana pun saya suka sangat bahasa Arab ni. Bahasa Al-Quran. Tak kisah. Sebab ada minat sangat-sangat. Minat sangat. Macam tuan-tuan ingatlah minat bidang masing-masing kan. Jadi macam itulah kalau kita minat kita boleh menguasai dia insya-Allah. Tak kisah. Ya saya. Sekali lagi. Ya. Itulah saya cakap tadi baris dia lah. Perubahan baris tu tadi. Maliki yaumiddin. Jadi mim tu baris bawah. Maka kita tak terjemah daripada lah. Tapi kalau yang ini yaslaunaha yaumaddin, sebab dia baris atas tu jadi pada. Makna tidak ada beza lah. Makna dia sama. Cuma perbezaan penggunaan kata pada tu lah tadi.
kata pada tu. Sebab dalam bahasa Arab, kalau kita nak guna pada, biasanya kita akan guna fi, ya. Fi. Macam tadi la fi tu, la fi naim, la fi jahim tu tadi kan. Fi tu dia boleh makna dalam, dia boleh makna pada, dia boleh makna apa. Tapi dalam bahasa Arab ni dia istimewa. Kita boleh tak letak fi pun tak apa, kita terus je bariskan atas. Automatically dia akan jadi makna pada. Kalau ikut yang tadi tu, boleh saja kalau bukan Quran lah. Contoh kalau saya bagi ayat yaslaunaha fi yaumiddin. Boleh. Kalau bukan Quran lah. Boleh sebab fi sama dengan kalau kita bubuh baris atas. Dia macam tu. Fi yaumiddin. Tapi kalau ada fi, yaumi tu akan jadi baris bawah. Tapi dalam ni special, tak payah letak fi. Bila dia baris atas je, automatik makna dia pada. Automatik. Pernah dengar tak perkara banyak dalam Quran? Yauma idzin. Macam saya baca tadi. Surah Zalzalah. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma, ingat dengar saya sebut tu. Yauma idzin. Selalu kita dengar popular ayat ni. Banyak dalam Quran banyak. Masya-Allah. Yauma idzin. Kenapa tak boleh baca yaumu idzin ke yaumi idzin ke? Kita baca yauma idzin. Sebab makna dia apa? Pada hari itu. Masya-Allah. Pada hari itu. Tuhaddithu akhbaraha. Bumi itu akan bercakap, akan bercerita tentang khabar berita. Tu. Dia kalau kita baca Quran kita, kalau kita faham, oh ya Allah. Memang sebab saya kalau baca. Kadang-kadang surah Lazim pun saya boleh macam nak menangis. Sebab bila kita faham tu dia punya perkataan tu, ya Allah. Sangat menyentuh kalbu saya. Tu penting kalau kita baca, kita belajar ni, bila kita baca tu, kita nak menghayati tu ayat Quran ni. Sebab dia sangat istimewa ayat Quran. Walaupun cerita pasal neraka, cerita pasal apa, dia memberi sentuhan pada jiwa kita supaya kita sentiasa berwaspada lah. Kalau pasal neraka kita berwaspada, pasal syurga kita nak kejar nikmat syurga tu kan. Masya Allah. Sebab itu perkataan yauma idzin itulah dia maksud dia. Sebab itu dia baris atas. Dia tak perlu dah perkataan fi. Tak perlu dah. Itu special. Special sangat. Yang dipanggil tadilah yang saya sebut tadi, zaraf zaman ataupun kata nama yang menunjukkan zaman ataupun masa. Boleh ikut ya tuan-tuan boleh. Insya-Allah boleh ikut. Tak apa, ibu-ibu ada nak tanya apa-apa tak? Sebab dia kalau jauh ni kan segar nak tanya. Sedangkan soalannya banyak, saya tengok kat mata tu macam-macam soalan ada nak tanya. Cuma segar aja. Tak apalah, insya-Allah boleh bagus ibu-ibu kita. Istiqamah saya tengok. Alhamdulillah. Ya. Baik. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sentiasa berada dalam siksaannya, azab siksa. Tidak ghaib daripadanya. Wa ma hum anha bighaibin. Tengok ghaibin kita biasa dengar ada perkataan ghaib kan. Dekat wa tu wa ma wa tu dan lah. Wa ni dan wa ma hum. Tapi waw ini adalah waw adalah penyambung ma ni huruf nafi. Kata nafi. Nak kata apa maknanya, nak kata tidak boleh, nak kata bukan boleh. Dia menafikan. Macam kita baca doa iftitah lah. Wa ma ana minal musyrikin. Jangan salah baca tau. Dulu-dulu Ustaz mula datang sini ajar bacaan solat kan. Jangan wa ana minal musyrikin. Nauzubillah. Dan saya orang musyrik. Jangan. Wa ma ana minal musyrikin. Kena baca ma tu. Jangan kata Ustaz sama je, lebih kurang je, dia tinggal 2 huruf je. Tak boleh. Sebab bila kita letak ma, ayat tu akan jadi negatif. Jadi bila wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang musyrik. Dekat ujung wa ana minal muslimin. Dan saya orang-orang Islam, sebagai orang Islam kan. Begitu juga ayat ni. Wa ma hum anha bighaibin. Dan tidaklah mereka itu, hum tu mereka. Salah satu kata ganti nama dalam bahasa Arab. Kata ganti nama bahasa Arab yang dipanggil sebagai dhamir, kata ganti nama. Macam kita Melayu, mereka, demo, awak gitulah. Koma. Ya. Better, tuan hamba tu bahasa Melayu.
Bahasa Arab dia punya kata ganti nama ada 14. Kata ganti nama bahasa Arab ada 14. Sampai kiamat dia 14. Dia tak akan bertambah 15, dia tak akan berkurang 13. Senang belajar bahasa Arab ni. Kalau bahasa Melayu kita pernah kira tak? Berapa kata ganti nama bahasa Melayu? Kita boleh sebut je. Aku, saya, kami. Tapi kita tak pernah kira ada berapa. Tapi bahasa Al-Quran, dia punya kata ganti nama fix 14. Tak percaya tanya anak kita kat rumah yang belajar sekolah agama. Kalau dia kata tak belajar ya, tak pernah dengar pun, maknanya dia ponting PDPR. Dia 14 mesti fix. Wa huma hum hiya huma huna. Kalau anak nampak anak beratip benda tu, maknanya dia tengah hafal domel lah tu. Wa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. 14 tu. Tanya anak kita kat rumah. Kalau tak tahu, makna kantoi. Ya, huwa huma hum ya. Pelajaran tu belajar daripada sekolah rendah tau. Yang main-main anak kita sekolah rendah sekarang. Daripada darjah 1 saya rasa. Tapi tidak belajar 14 lah, belajar mungkin Anas saja yang mudah-mudah. Tapi daripada darjah 1 kan. Anak kita belajar bahasa Arab. Kalau betul-betul dia menguasai lagi hebat daripada kita lah sebenarnya. So 14 tetap. Jadi dengar Ustaz sebut tadi kan, huwa huma hum, tu hum. Wa ma hum anha bighaibin. Dan tidaklah mereka itu anha daripada seksaan api neraka lah. Anha ha juga sama neraka tadi kan. Bighaibin, ghaib daripada azab Allah. Maknanya mereka tidak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ghaib. Ghaib ni kalau bahasa kita ghaib ni lain macam bunyi. Kita dah rasa misteri dah bergemang bulu roma dengan ghaib. Sebenarnya bahasa Arab ghaib mana dia apa? Absent. Orang putih kata. Tak datang. Bila anak tak datang kita kata ghaib, anta ghaib. Saya ada sini saya tak ghaib pun. Saya tak pernah hilang di telan bumi pun. Bukan, ghaib tu makna absent. Tidak hadir. Tak ada kaitan dengan mistik dan sebagainya. Jangan salah faham. Kita je lebih-lebih orang Melayu kadang. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apa yang kamu tahu tentang hari pembalasan itu. Kita dah belajar Yaumiddin, kita dah belajar Yaumaddin. Kali ini dia baris depan pula tuan-tuan, puan-puan. Yaumuddin, masya-Allah. Ini mudah sikitlah sebab apa? Kalau dia tak ada makna pada, dia tak ada makna macam tadi ya, Raja Hari Pembalasan. Allah kata, apa yang kamu tahu? What do you know? Tentang hari pembalasan, apa kamu tahu? Kamu ada maklumat tak tentang hari pembalasan? Itulah maksud dia. Kamu tahu tak hari pembalasan tu apa? Jadi satu soalan. Bila soalan dia Yaumuddin, dia mim dia baris depan. Mim dia baris depan. Masya Allah. Kan? Hebat ayat Quran. Kemudian bukan satu ayat, 2 kali Allah tanya. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian ditanya sekali lagi. Apa yang kamu tahu tentang hari pembalasan itu? Macam gitu, biasalah tuan-tuan. Tanya sekali dia faham. Tak faham. Hujannya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, hujan lebat. Tiap-tiap hari saya dekat rumah dia tengok awan, tengok langit, nak jemur kain tak boleh. Tapi itu rahmat Allah. Nikmat hujan. Bila hujan ni banyak doa. Mudah-mudahan makbul doa kita insya-Allah. Kan 2 kali macam kita selalu tanya sekali tak faham kau ni, aku tanya sekali lagi kan. Macam itulah. Subhanallah. Allah bertanya 2 kali soalan. Kamu tahu tak kiamat tu apa? Kamu tahu tak? Kan begitu kan? Tanya kamu tahu tak? Kau tahu tak? Itu repeat berdua kali, repetition, ulang-ulang. Bila ulang ni maknanya memang dia macam taukid tadi kan, saya sebut awal-awal taukid tadi, ingat kan? Penegasan. Tadi taukid tu kita tambah inna, tambah la, sesungguhnya dan sebagainya. Tapi yang ini Allah ulang dia ayat tu 2 kali. Banyak dalam Quran. Kalau surah Ar-Rahman tu berapa kali tanya kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 33 kali ulang ayat. Maknanya apa? Ya, nikmat mana satu lagi kamu nak dustakan? Berapa banyak nikmat kamu dapat? Walaupun PKP ke lockdown ke COVID ke apa, nikmat masih lagi ada awak dapat. Masih hidup lagi dunia ni, di muka bumi ni. Masya-Allah. Sebab itu ulang. Sebab manusia ni mudah lupa. Sebab itu diulang, Allah ulang tanya pasal nikmat kan. Macam ni pun sama. Hari kiamat, ulang pasal kiamat. Masya Allah. Jadi itu pun taukid juga.
Cuma dipanggil kalau dalam bahasa Al-Quran, kaedah yang saya sebut tadi, balaghah, kaedah keindahan Al-Quran tadi, ini dipanggil sebagai tikrar. Tikrar. Tikrar itu apa? Ta ejaan dia ta kaf ra alif ra. Tikrar. Tikrar ni apa? Ulang. 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 Apa tujuan ulang? Bukan dah tak ada modal. Ulang-ulang ni nak bagi manusia tu betul-betul melekat dalam kepala tu. Hari kiamat ni apa? Kamu tahu tak kiamat tu apa? Kamu faham tak? Macam itulah kalau kita kan. Jadi jawapan dia, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tanya soalan itu, jawapannya ada pada ayat terakhir surah ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu, yauma. Saya dah cakap dah kalau yauma ni variata daripada mungkin ada tuan-tuan tengok dalam Quran dia tak letak pada, tapi sebenarnya ada terjemahan pada di situ. Pada hari itu la tamliku, tidak memiliki. Sama bahasa Melayu, tamlik macam milik juga. Bahasa Melayu milik memang berasal daripada bahasa Arab. La tamliku. Berapa minit ke Azan? 3 minit. Okey. 2 minit. La tamliku, tidak memiliki. Nafsun. Nafsun di sini bukan maknanya nafsu ya. Jangan salah faham. Dia tak sama, bahasa Melayu, bahasa Arab tak sama. Walaupun perkataannya, ejaannya sama, lebih kurang sama. Tapi kalau bahasa Arab, nafsun maknanya seseorang itu, diri seseorang itu. Diri seseorang itu. Jadi bahasa Arab bila kita sebut nafsi, maknanya diri saya, myself. Myself, nafsi. Bukan nafsu saya, diri saya, nafs. Itu dalam bahasa Arab ya, kita kena faham. La tamliku nafsun li nafsin syai'a, makna seseorang tu tak dapat nak apa? Tak boleh memiliki apa pun dan tak boleh tolong orang lain. Maknanya yang selalu orang sebut, ustaz selalu sebut nafsi. Kau individualistik sajalah, diri sendiri, jaga diri sendiri saja. Tak ada siapa nak tolong kita besok hari kiamat. Kita punya amalan saja. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Syai'a ni sesuatu. Makna tak ada sesuatu pun yang boleh bantu kita walaupun kita hebat dekat dunia ni, ya, pangkat besar ke, jawatan besar ke, apa ke, tak boleh tolong akhirat. Kecuali kalau kita gunakan perkara-perkara yang kita dapat di dunia ni dengan manfaat. Benda tu boleh jadi kita punya saham. Ujung sekali kata apa? Wal amru yauma idzil lillah. Dan ketika itu segala urusan, wal amru, segala urusan yauma idzin. Tadi dok cerita yauma idzin, ada kat sini yauma idzin. Pada hari itu, iaitu hari kiamat lah, lillah, hanyalah milik Allah. Segala urusan dah tak ada dah hubungan kait dengan manusia apa, tak ada dah. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Tempat kita nak memohon segala-galanya syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah jugalah syafaat ini. Sudah tentu ya, hanya umat Nabi SAW sangat bertuah lah. Kita dapat syafaat Nabi, umat terakhir tadi, umat terawal yang mendapat kelebihan. Ya, alhamdulillah, dah azan dah. Saya pun tak nak lama sangat. Jadi alhamdulillah kita selesai. Apa yang kita belajar ni, memang kalau nak belajar yang Quran ni memang kita tak boleh nak laju-laju sangat sebab dia tiap-tiap satu tu kita kena terangkan betul-betul. Tak apalah, walaupun tak banyak tapi ilmunya tu banyak saya bagi hari ni. Jadi insya-Allah boleh kita amalkan, boleh kita kongsi dengan keluarga kita insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datanglah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.